Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. 主啊，再次我们来到你的面前， Kami menyerahkan dua orang sahabat kami dan juga pergumulan kami masing-masing. 我们把我们的两位弟兄姐妹交托在你的面前，也带我们自己的挣扎。 Kami rindu mendengar suara-Mu. 主啊，我们渴望听从你的话语， Kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan pada 我 kami. 们渴望听你想要对我们说什么。 Karena itu Tuhan, kiranya Engkau buka hati kami lebar-lebar. 主啊，但愿你敞开我们的心， Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. 但愿圣灵打开我们的设想，好让我能明白你的话语。 Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan 求你 Engkau. 跟我们每一个人说话。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. 只将主耶稣圣名，我们交托一切的时间。 Amin. 阿门。 Ya, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. 主内弟兄姐妹们午安。 Ya, kita bersyukur siang ini kita diberikan kesempatan satu kali lagi untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. 感谢主，今天我们可以来到神的面前，听从神的话语。 Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. 我们一起要思想从马太福音第1章18节到25节。 Temanya adalah jangan takut di tengah perubahan rencana. 主题是在改变的计划中不要害怕。 Ya, ngomong-ngomong sedikit tentang perubahan rencana, hari ini kami berdua tidak punya mimbar, saudara. Ini di luar rencana saya sih, saya. 今天我们两位也是在我们的计划中变了。 Jadi tidak ada yang bisa menutupi kaki kalau misalnya saya gemetar gitu ya. 我们发抖的时候没有台能按照我们的脚。 Ya, saudara, kita akan sama-sama terlebih dahulu baca firman Tuhannya dari ayat 18 sampai 21 saja. 我们先读第18节到21节。 Kita akan membaca di dalam terjemahan baru. Yang kedua, saya mengajak kita terlebih dahulu baca dalam bahasa Indonesia secara bergantian. 首先，印尼文先读。 Jadi nanti setiap kali ganti slide berarti kita bergantian. Slide pertama saya, kemudian Bapak Ibu dan seterusnya. Kemudian setelah pembacaan Indonesia, nanti yang Mandarin akan membaca bersama-sama. 第一节传道先读好，这下的节这一起来读，用印尼文首先读。 Oke, baik. Yang membahasa Indonesia dulu ya, bertanggapan dengan saya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Silakan. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, mari kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 中文的一起来读马太福音第1章18节到21节。耶稣基督降生的事记载下面，他母亲玛利亚已经许配了耶稣，还没有孕期，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫耶稣是个义人，不愿意明明的羞辱她，想暗暗的把她休了。 正思想这事的时候，有主施使向他梦中显现，说：“大卫的子孙耶稣，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚，因她所怀的孕是从圣灵来的。你将要生一个儿子，你要给他名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。” Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. 我们读经到此为止。
Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kisah kelahiran Yesus, kita seringkali melihat dari sudut pandang Maria. 弟兄姐妹们，在耶稣降生的故事里，我们经常从玛利亚的角度来讨论。 Tapi saudara pernahkah membayangkan bagaimana kira-kira keadaan Yusuf? 但我们设想过吗？夜色如何呢？ Saudara, seperti yang tadi kita sudah lihat di skit, 当我们刚才看的团记， rencana Yusuf semua berantakan. 夜色的计划摧毁了。 Mungkin Yusuf hanyalah seorang laki-laki yang ingin bahagia bangun keluarga. 耶稣也是一个普通的男人，这计划以他所爱的，经历一个美好的家庭。 Tapi tiba-tiba dia mendapati tunangannya hamil duluan. 但他实在面对的是未婚妻未婚怀孕了， Bisa jadi karena selingkuh, bisa jadi entah karena apa. 非常自然的原因，他所想的是玛利亚有外遇，还有别的想法。 Sebagai orang yang benar, Yusuf punya pilihan dan hak untuk menceraikan Maria. 耶稣是个义人，他有权并来暗暗的把他休了。 Tapi keputusan ini punya konsekuensi yang besar. 但这个的有大的严重的后果。 Bukan saja Yusuf mengalami patah hati karena dikhianati, 也是不仅因他背叛而心碎， tetapi bisa saja dia harus melihat tunangan yang ia kasihi dirajam batu. 也许可能他亲眼看见他的未婚妻被石头炸死。 Nah, saudara saya sampai sini dulu saya mau tanya sama Bapak Ibu 弟兄 Saudara. 姐妹们，先到此为止。我想问一问： Kalau Bapak Ibu yang jadi Yusuf, Bapak Ibu akan ngapain? 如果我们处在耶稣的位置，我们会怎么办？ Diem aja? 是安静吗？ Marah? 还是对神发怒？ Ya mungkin bisa muncul berbagai reaksi. 也许我们会很多的想法。 Ah, saudara jangan seberat itu dulu deh. Saya coba kasih contoh yang di dalam kehidupan sehari-hari. 先别那么严重，我想象一个小小在我们生命中发生的事情。 Anggap saudara sudah planning hari ini mau lakukan A, B, C. 今天你已经记好要在户外做办的 ABC， Pas buka HP pertama kali pagi itu ada berita pajak naik 12%. 突然早上打开手机，出现有关税务加12%的新闻。 Saudara keluar kamar lihat tembok sudah dicoret-coret sama anak-anak pakai 你 krayon. 们从房间出门，看到你的墙壁被你的孩子弄脏了。 Tiba-tiba ada telepon masuk ngabarin, pekerjaan ada masalah, cepet ke kantor. 忽然有电话进来，带着公司里有发不好的消息。 Pas mau keluar ban mobil kempes. 正要出门，汽车轮胎变了。 Bagaimana respon saudara kalau ada skenario seperti itu? 我们的感觉如何？那某事发生了， Diem aja juga? 还是那么安静吗？ Kira-kira akan seperti apa saudara? Kesal, oke. Lalu ada lagi? Adakah yang seperti ini saudara? 有的像这样吗？ Tersenyum ada? Kalau boleh angkat tangan. 影片上 Kita 面 minta kesaksian dulu gitu ya. Bagaimana Yuda caranya dan bisa Jisoo. tersenyum? Berarti tebakan saya sepertinya benar ya saudara. Mungkin semuanya akan seperti ini gitu ya. 我猜的还是对吧？我们全部像这样的， Aduh, kesel kenapa planningnya semua berubah. 我们的计划改变了。 Saudara bayangkan kalau planning yang berubah adalah planning yang besar. 如果我们想象我们的计划更大的变了， Yang saudara sudah rencanakan matang-matang, ada banyak pertimbangan, ada banyak resiko. 我们经过长时间的思想熟虑， Bagaimana respons kita ketika rencana kita berubah? 我们的反应如何呢？ Mungkin bisa kecewa, bisa marah, bahkan mungkin ngerasa Tuhan lagi ngeprank. 也许我们会引到引火，现在怎么办？失望、愤怒，还是感觉到上帝在跟我们开玩笑？
Saudara, saya pikir ini adalah respons yang manusiawi. 我想这是人性化所反映的。 Pada dasarnya kita suka ya kalau bisa kontrol hidup sendiri. 基本上我们都喜欢能掌控自己的生活， Bener gak? 对吗？ Bener, saudara? 对吗？ Bener ya, kita suka kalau bisa milih makan apa, mau kemana, lakuin apa. 我们喜欢掌控我们自己要吃什么，去哪里，要做什么。 Mungkin karena itu banyak orang berpikir jadi bos itu enak. 而且像做老板更好， Bisa atur-atur sesukanya 能 sendiri. 掌控自己。 Nah, saudara, tapi sefleksibel apapun seseorang kelihatannya, 无论一个人有多么灵活的， tapi dalam hal tertentu bisa muncul rasa gak nyaman ketika rencananya berubah. 在他经历的计划中改变了时，都会有浮现不舒服的感觉。 Kenapa sih perubahan itu gak nyaman? Karena itu menghadapkan kita kepada ketidakpastian maupun berbagai tantangan yang 为 baru. 什么改变计划感到不舒服呢？因为使我们面临不确定、急迫各种的挑战。 Dan lebih jauh lagi, seringkali bukankah hal-hal seperti ini memperlihatkan siapa diri kita sesungguhnya? 此外，这个所发生的事情，其实显现了我们本身本相一迹是谁。 Di tengah perubahan rencana, masalah, bisa jadi itu memunculkan sisi gelap dalam diri kita. 可能在那个变化的计划里，能看见我们黑暗的心。 Masalah hidup juga bisa memperlihatkan bagaimana sebenarnya iman kita kepada Tuhan. 我们所发生在生活中，也能对神的信心，能看见我们对神的信心是怎么样的。 Nah, saudara, kembali ke kisah Yusuf. 回到约瑟的故事， Sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia tidak bisa tidak menceraikan Maria. 作为一个敬畏神的人，约瑟不得不把玛利亚休掉。 Tapi karena Yusuf ini murid yang sejati, yang mempraktekkan juga belas kasihan, dia akhirnya mikir mau cerain diam-diam aja. 但在这情况中，约瑟这个真正的门徒，他也是个爱神的，所以他决定要暗暗的把玛利亚休了。 Nah, beberapa terjemahan Alkitab pakai kata mempertimbangkan. 有许多圣经的基本使用考虑这个字， Tapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya Yusuf ini sudah punya keputusan bulat. 其实原本的意思是说，约瑟已经100%决定了。 Toh hukum Yahudi waktu itu memperbolehkan kalau bercerai itu 2 saksi saja sudah cukup. 当时犹太的立法是只要2名证人面前办理的离婚，就给予批准了。 Jadi saudara bisa lihat ya, rencana Yusuf berubah dan dia sudah punya keputusan baru. 你们可以看到，约瑟的计划已经改化了，他也有结果了。 Tapi ternyata kisah Yusuf tidak berhenti sampai di sana. 但是约瑟的故事并没有到此结束。 Tiba-tiba ada intervensi ilahi, malaikat datang menjumpainya. 有一天，天使来到约瑟的睡觉里， Nah, apa yang malaikat itu katakan? 天使对他说什么？ Saya mau ajak kita lihat satu persatu dengan lebih cermat. 我邀请大家更深考这个。 Karena di dalamnya ada begitu banyak makna dan janji yang terkandung. 因为在这里包含着许多意义和应许。 Saudara, pertama malaikat mengawali dengan menyapa Yusuf, Yusuf anak Daud. 第一点，天使先向约瑟问安，约瑟大卫的子孙。 Nah, frasa anak Daud ini menekankan bahwa Tuhan tuh sudah pernah janji. 约瑟大卫的子孙，这个提醒上帝已经被从前已经讲过了。 Nah, Tuhan janji dari keturunan Daud akan muncul satu Mesias, juru selamat. 上帝已经应许了，在大卫的子孙里有将一本能将头大卫的后裔诞生。 Nah, kemudian malaikat juga melanjutkan, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. 接下来，天使说：“不要怕，把你的妻子玛利亚娶过来。” Saudara masih ingat skit minggu lalu?
弟兄姐妹们，你们还记得上周的短记吗？ Begitu orang-orang tahu kalau Maria hamil di luar nikah, sudah ada tetangga-tetangga julid. 当时很多人知道了玛利亚的怀孕，很多人八卦的话已经传出去了， Sudah ada orang yang mau gosipin. 很多人要讲这个玛利亚了。 Tapi malaikat meneguhkan, tetap ambil Maria jadi istrimu, jangan takut. 但是天使并命令耶稣不要怕，把玛利亚娶为妻子。 Kenapa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 为什么？因她所怀孕的是从圣灵而来的。 Ini berarti Tuhan yang sedang bekerja, bukan Maria yang sedang aneh-aneh. 这个的意思是神正在工作，不是玛利亚有点怪怪。 Malaikat bilang, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. 天使说他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。 Saudara, pada konteks Yahudi waktu itu, memberikan nama seorang bayi adalah tanggung jawab seorang ayah yang resmi. 弟兄姐妹们，在当时犹太的背景，起名是父亲的责任。 Jadi ini berarti sekalipun Yusuf tidak pernah menyentuh Maria yang adalah seorang perawan, 是被使尽管耶稣从未碰同真米玛利亚， Tuhan kasih Yusuf hak dan kehormatan sebagai seorang ayah. 但神给了做父亲的权利和荣誉。 Lewat momen ini Tuhan mau tegesin, Yusuf kamu terlibat dan punya peranan penting di dalam karya agung keselamatanku. 透过这个命名的时刻，上帝强调耶稣参与了他拯救的伟大工作。 Dan sebenarnya lewat momen pemberian nama inilah Tuhan Yesus sah jadi anak Daud. 更非凡的是，经过这一切，耶稣真正成为大卫的子孙。 Sang malaikat juga melanjutkan bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 天使又接着说，耶稣要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Yesus ini penggenapan, Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. 他就是那等待已久的弥赛亚。 Dan kemudian Matius menambahkan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. 马太也记着，必有童女怀孕生了，人要称他为名以马内利。 Saya yakin saudara pasti sudah tahu arti 我 Immanuel. 相信我们个人也知道以马内利的意思是什么？ Apa artinya saudara? 是什么意思？以马内利， Allah beserta kita ya, Shanti, momen ya. 上帝与我们同在。 Ya saudara, tapi saudara ketika saya mempersiapkan ini, Immanuel itu betul-betul satu istilah yang menggambarkan kedekatan Allah dengan kita. 当我煮一杯这个道的时候，我感觉到以马内利是表达我们非常亲近神的一个。 Immanuel bukan 情况。 sekedar Allah peduli kepada kita. 以马内利的意思不是像上帝在乎我们， Immanuel berarti Yesus sungguh-sungguh hadir menjadi sama seperti manusia di tengah kita. 以马内利的意思是说，在耶稣身上到真正的成了肉身。 Jadi saudara kalau mau disimpulkan begitu ya, Tuhan tuh mau ngomong sama Yusuf jangan takut. 如果必须说出结论，神已过他的其实对耶稣说：“耶稣不要怕， Kenapa? Karena 3 hal. 1, Allah sedang bekerja. 不要怕。”有3个原因。第一，所发生的一切都是神的杰作。 Kedua, Allah yang memilih Yusuf untuk terlibat di dalam rencananya. 第二点，神特别拣选了耶稣来参与他伟大的救赎计划。 Dan ketiga, Yusuf tidak perlu takut karena Tuhan besertanya. 第三点，耶稣不必害怕，因为上帝与他同在。 Saudara begitu banyak ya janji Tuhan di dalam perkataan malaikat ini. 我们看到那么多应许对在这个天使说的话， Nah kemudian gimana respons Yusuf? 耶稣的反应如何呢？
Saudara, Alkitab tidak mencatat bagaimana respon Yusuf setelah didatengin sama malaikat. 在圣经里没有写到约瑟的反应，被天使来到的时候。 Tapi mungkin kita bisa sedikit bayangin kita yang didatengin malaikat tiba-tiba. 但是我们也可以想到，当天使来到我们的生活中， Tiba-tiba dikasih tahu kalau istrinya mengandung dengan cara yang ajaib. 突然知道自己的妻子已经怀了，奇的方法的怀孕。 Tiba-tiba dikasih tahu bahwa bayinya itu BBB, bukan bayi biasa. 突然知道他的婴儿不是普通的婴儿。 Saudara mungkin kalau bahasa anak muda sekarang shake shock gitu ya. 也许我们对这在这曾经的方式感到曾经。 Tadi saudara lihat rencananya berubah, Yusuf sudah ambil keputusan, berubah lagi. 我们看到计划再次改变。 Saudara, kira-kira apakah Yusuf bisa betul-betul memahami semuanya? 我们感到耶稣真正的能理解这一切吗？ Mungkin Yusuf berpikir, gimana ya tanggapan keluargaku, orang-orang di sekitarku kalau aku gak jadi ceraiin Maria? 也许耶稣想我的家人怎么办？知道我没有暗暗的把玛利亚休了。 Atau mungkin Yusuf mikir, bagaimana caranya ngerawat Yesus bayi ilahi 也 ini? 许耶稣想我是如何养育这个神圣的孩子。 Saudara, kita tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah Yusuf percaya dan taat. 弟兄姐妹们，我们不知道，我们唯一知道的是耶稣顺服。 Dia percaya walaupun gak masuk akal rencana Tuhan, dia tetap mau ikut. 他相信神透过拜访他的天使引导。 Alkitab mencatat begitu dia bangun, dia langsung taat. 圣经写到，他一醒来就没有单颗的执行神的命令。 Dia menikahi istrinya, kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dan juga mereka menamai anak itu Yesus. 他把妻子娶过来，然后他妻子生了一个男孩，他们给他名叫耶稣。 Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 亲爱的弟兄姐妹们，现在我们如何呢？ Sama seperti Yusuf, kita mungkin sedang atau pernah mengalami surprise di dalam hidup. 正如耶稣一样，也许我们曾经撑过向耶稣改变的计划， Tiba-tiba ada rencana yang berubah. 有很多突然发现在我们的生命中。 Ada surprise yang menyenangkan gitu ya, misalnya ketambahan anggota keluarga baru, dapat rezeki nomplok dan sebagainya. 突然发生有喜乐的喜事，增加家庭新成员，或者的意外之财。 Tapi ada mungkin surprise yang kurang mengenakan, misalnya tiba-tiba ada masalah. 但也有不愉快的，我们突然有问题， Tiba-tiba kehilangan orang yang dikasihi. 突然失去了我们所爱的人。 Saudara, saya pikir semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin kita tahu ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. 我想我们在这世上生活之前越长，我们就越了解有更多的事情是我们无法控制的。 Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, bukan? 唯一没有改变的事就改变。 Tapi pertanyaannya sekarang, terus gimana cara kita menghadapinya? 但是问题是我们如何生活在一个环境不断变化的世界里？ Gimana kita bisa menjalani hidup bahkan seperti tema kita hari ini, tidak takut walaupun hidup di tengah dunia yang berubah. 我们能怎么样像今天的主题一样勇敢不害怕的假期充满变化的生活呢？ Saudara, mungkin ketika kita dari tadi merenungkan, kita banyak melihat bagaimana respon Yusuf. 弟兄姐妹们，今天我们看到耶稣的反应， Kita melihat dan belajar bagaimana Yusuf itu percaya dan taat kepada Tuhan. 我们看到耶稣怎么样深信也顺服。 Tapi saudara, firman yang tadi kita renungkan itu punya berita yang jauh lebih penting. 但是我们今天所默想的话语，包含着更重要的信息。 Kenapa Yusuf bisa berani? Karena janjinya adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Immanuel itu. 为什么耶稣勇敢背后的原因，就是降生婴孩本身，我们的主耶稣基督。
Saudara, Yusuf kemungkinan besar cuma lihat sedikit realisasi dari perkataan malaikat tadi. 耶稣很可能只看到一部分而已，天使所说的话。 Beberapa ahli bahkan berpendapat Yusuf itu sudah meninggal sebelum Tuhan Yesus mulai pelayanannya. 有些学者称为他在耶稣还没有开始之前已经过世了。 Tapi saudara kita saat ini yang duduk di ruang kebaktian ini sudah punya Alkitab yang lengkap. 但是我们今天坐在这个堂会的每一个人，我们也已经有了圣经。 Kita bisa betul-betul melihat, membaca dan mendengar bagaimana Yesus Kristus inilah Sang Mesias, Sang Immanuel itu. 我们能看见怎么样耶稣那以马内利的已经为我们而生。 Saudara, Yesus tahu rasanya menjalani hidup di dunia yang penuh perubahan ini. 耶稣知道怎么样生活一个充满变化的世界的感觉。 Selama hidup di dunia, dia hadir bagi rakyat kecil. 当他活在这世界的时候，他为小民而降临。 Dia menyembuhkan mereka yang sakit, 他医治有病的人， mengampuni manusia berdosa, 饶恕有罪的人， menerima yang terpinggirkan. 接纳边缘化的人。 Dan puncaknya saudara, dia mati di atas kayu salib. 最重要的是，他死在十字架上， Maka tergenapilah dia yang menyelamatkan dosa-dosa kita. 就完成了救赎的工作。 Saudara, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. 3天之后，他复活。 Dan sebelum naik ke sorga, gema Immanuel itu berbunyi kembali. 在升天之前，耶稣紧着说的。 Ingatkah Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 耶稣说：“看啊，我就常与你们同在，直到世界的末了。” Saudara, Immanuel, Allah beserta kita. 以马内利，神与我们同在。 Seberapa jauh kita memaknai ini di dalam hidup kita? 我们如何把这个以马内利发出在我们的生活中？ Seberapa jauh kita menghayati Tuhan itu bareng-bareng loh sama kita. 我们能怎么感受到神与我们天天同在？ Saudara, inilah alasan Tuhan ngomong sama Yusuf dan juga sama kita hari ini, jangan takut. 这就是神对我们，也是跟耶稣的原因说的。 Kadang kita takut karena kita merasa sendirian, bukan? 也许有可能我们有些时候我们害怕，因为我们独担过的。 Kalau salah, kalau gagal, saya sendiri yang harus 如 tanggung. 果错了，如果失败了，我自己。 Tuhan bilang jangan takut, bukan karena takut adalah tanda kelemahan. 上帝说不要害怕，并不是说害怕，因为是软弱的情况。 Tuhan tahu kita manusia terbatas, Tuhan tahu kita 神 ini 知 debu. 道我们每一个人有限的人类， Tapi dia berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. 他相反的说：“你不要害怕，因为我与你同在。” Saudara, kita gak perlu takut bukan karena situasinya tidak menakutkan. 弟兄姐妹们，我们不需要害怕，不是因为我们的处境不可怕， Tapi karena Allah ada bersama-sama kita di dalam segala situasi yang kita sedang hadapi. 乃是因为在我们面对的每一种情况下，神与我们同在。 Saudara, mau kita bisa rasain atau gak rasain, Tuhan tetap hadir bareng-bareng sama kita. 当我们能感觉到还是没有感觉到神的同在，他一定跟我们同在。 Jaminannya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 他的 sendiri. 保障是他的死还复活， Bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, maka Tuhan tuh mau sama-sama kita. Tapi hanya karena anugerah. 不是因为我们好，他还正在我们同在，乃是因为神的恩典。 Saudara, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya, di mana rencana saya mengalami ancaman perubahan. 我要跟大家分享我的经验，我的计划。 Saudara, 2 bulan belakangan ini saya mengalami beberapa keluhan kesehatan. 最近这2个月，传道的身体健康出现一些问题， Akhirnya saya memutuskan pergi ke dokter di sebuah rumah sakit awal bulan ini. 所以这月初我决定去某家医院检查。 Nah saudara, setelah diperiksa, dokter memberikan satu diagnosa yang sebenarnya saya belum pernah dengar sebelumnya. 检查之后，医生提供的诊断我也没有听过的。
Lalu dokter kasih tahu 2 opsi penanganan. 医生也给我2种治疗的方法。 Pertama pakai obat. 第一种是吃药， Bisa sembuh sih, tapi waktu itu katanya ya sakitnya jadi cepat balik lagi. 他说可以，但疼痛会更快的复。 Kedua, ada tindakan medis kecil yang bisa dilakukan tapi pemulihannya butuh beberapa minggu. 第一种的治法是要进行一个小小医疗的手术，但是是要花几个周的时间才能复原。 Saudara tahu apa yang pertama kali saya pikirkan ketika dengar penjelasan dokter? 你们知道，当我听到医生的解释的时候，我想法第一种是什么？ Saya bukan sedih, saudara. 我不是感到悲伤， Tapi yang saya pertama kali pikirkan adalah matang jadwal saya bagaimana? 而是我想糟糕，我的工作员怎么办？ Karena saya melayani di bidang ibadah, maka jadwal biasanya keluar 1 bulan sebelumnya. 因为我服侍在一个敬拜里，所以我的工作表已经很多了。 Dan biasanya jadwal akhir tahun itu lebih menantang untuk disusun karena ibadahnya lebih banyak. 12月份的工作表也很多， Saudara, saya memikirkan, aduh saya hampir setiap minggu ada pelayanan, siapa yang bisa gantiin saya? 我心所想的，我每周都要服侍，谁能代替我？ Nah bersyukurnya dokternya itu Kristen juga, jadi dia ngerti gitu ya Desember itu bulan sibuk. 幸好的是，医生也是基督徒，他明白12月份是忙碌的月份。 Akhirnya ya karena belum seberapa urgent, ya udahlah nggak apa-apa kita sepakat pakai obat dulu. 最后我们决定先试试看吃药。 Nah di perjalanan pulang hari itu hari Jumat, jadi saya ngejar jam kebaktian doa. 在回家的路上，因为那天是星期五，我正在赶到祷告会的服侍。 Saya sambil mikir, sambil juga, aduh pokoknya memikirkanlah bagaimana ini ada ancaman perubahan rencana. 我正在忙着考虑，因为有很改变的计划了。 Begitu sampai di gereja di tengah waktu yang mepet, 当我到了教会的时候， tiba-tiba salah satu pemusik ibadah minggu itu ngirim foto sama saya. 突然一位周日礼拜的诗情员来的消息给我。 Contoh jari saya kejepit pintu mobil, gak bisa pelayanan minggu ini. 传到我的手指被门来架到了，所以我不能来服侍这周。 Wah saudara, saya ikut meringis sih, saya gak kebayang sakitnya itu kayak apa. 当我看到那个胶片的时候，我也感到很可怕。 Tapi saudara saya ingat waktu itu saya bilang sama Tuhan, 同时的，我非常记得我跟上帝说 Hade Tuhan hidup saya tuh sekarang berasa kayak komedi, ada aja yang terjadi ya.：“ 主啊，我现在的生活感觉到就像一个部喜剧，总有些事情发生。” Saudara ya kemudian hari demi hari saya terus coba jalani. 我一天比一天也经过了每一天的生活。 Keseharian saya ada perubahan karena ada perawatan dan juga perlu nyesediain waktu untuk 我 istirahat. 每一天的生活有一种改变了，因为我需要休息。 Gak banyak waktu sih untuk mikirin lebih jauh karena ya keseharian tetap harus berjalan. 没有太多的时间我去做预备思考，因为每一天充满的服饰的准备。 Saya cuma minum obat, lakukan saran dokter, berdoa. 我只是吃药，听从医生的建议，也祷告。 Ya bersyukur pelayanan dan keseharian bisa terus berjalan cukup baik. 感谢神，一切的服饰仍然可以正常运作。 Tapi saudara tanpa saya sadari ternyata perasaan sedih, takut, khawatir itu numpuk karena belum sempat diproses. 弟兄姐妹们，我不了解到我的悲伤、我的担忧和恐惧的感觉，充满了我的形象。 Nah, saudara pasti tahu kalau misalnya emosi kita itu bisa berpengaruh sama fisik kita. 我们的所想的能预备我们的身体， Jadinya penyembuhannya berjalan lebih pelan. 好让我的情况非常慢的改善。 Mungkin karena gabungan berbagai faktor saya pun kesulitan untuk cerita dengan jujur sama Tuhan apa yang saya rasakan. 种种因素也让我很难的向神
讨白我的感觉。 Akhirnya hari Selasa kemarin karena saya sudah gak tahan gitu ya, saya komit, saya mau ambil waktu sore ini buat jalan sore di lantai 4. 最后我不能感受了，下周二下午我决定要去4楼散步。 Saudara tahu ya di lantai 4 tuh ada balkon seperti itu biasanya tempat olahraga saya gitu. 在4楼上面也能小小的运动。 Nah saudara akhirnya saya jalan dan kemudian saya berdoa dengan bersuara sama Tuhan. 我一边走，我开始吟声祷告跟神。 Hari itu lewat langit yang bagus, burung-burung yang berterbangan, saya diingatkan bahwa Tuhan itu ada. 在那个时候的我，被神提醒，上帝同在。 Pelan-pelan disitulah hati saya mulai melunak dan mulai memproses apa yang saya rasakan. 慢慢的，我的心开始处理所有的各种情况。 Saya mengakui kekhawatiran, ketakutan, dan kelelahan saya kepada Tuhan. 我向神承认了我的担忧、我的恐惧，还有我的疲惫。 Tuhan kemudian ingatkan saya dengan satu lagu. 上帝然后用一首诗歌提醒我。 Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. 但我无法看见你的道路，当我无法明白你完全旨意，我心仍然坚守你的应许，因我的盼望单单在神的面前。 Saudara lewat ingatan itu Tuhan tuh ingetin saya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi itu ada di dalam rencana Tuhan. 在那时候，上帝提醒我，我生命中所发生的一切都是在他的计划里。 Tuhan tahu sekalipun orang nggak tahu. 神知道，也许别人不知道。 Tuhan pasti akan sediain pertolongan tepat pada waktunya. 主也决定的按他的时间使我帮助。 Hal terpenting yang terjadi sore itu adalah Tuhan ajak saya untuk percaya. 那天下午最重要的事情就是神要我再次相信他， Percaya sekalipun saya tidak tahu kapan saya betul-betul sembuh. 相信尽管我不知道什么时候我才能康复， Percaya sekalipun saya gak tahu saya sanggup gak menjalani hari-hari depan. 相信神是否我也不知道我能过下去的日子吗？ Saya sudah punya planning di awal tahun depan. Tapi Wah. saya gak tahu apakah itu terlaksana atau tidak. 明年初一计划我也写好了，但是我不知道能进行吗？ Tapi di situ Tuhan ingatkan, ayo percaya. 但是那天主提醒我来相信我吧。 Akhirnya atas anugerah Tuhan saya juga akhirnya memilih untuk ya udah percaya, berserah sebisa saya. 最后靠着神的恩典，我选择了相信，并且一切交托给神。 Saudara tahu apa yang terjadi? 弟兄姐妹们，你们知道发生什么事吗？ Malam itu juga tubuh saya menunjukkan satu reaksi yang membuktikan bahwa ternyata obat-obatan dan perawatan saya selama ini tuh gak sia-sia. 当天晚上，我的身体给我一个好的信号，就使用的各种药已经有进展了。 Saya senang banget sampai saya lompat-lompat kecil di kamar. 我这么的开心，我跳在我的房里。 Tapi saudara, satu hal yang sangat saya syukuri adalah Tuhan ajarkan saya untuk percaya dulu sebelum melihat. 但更重要的是，我非常感恩，因为上帝教导我先相信他。 Di dalam pikiran saya dari sebelum-sebelumnya saya sibuk merencanakan Tuhan kalau begini gimana, kalau begitu gimana. 在我的所想的意念，我计划了很多的思想， Tapi Tuhan bilang, ya udah percaya aja dulu sama aku. 但是神对我说：“来，你先相信我吧。” Saudara, momen ini jadi pengalaman berharga yang kembali meneguhkan saya bahwa Tuhan tuh selalu beserta dengan saya. 这一个接着成为我宝贵的真理，就让我知道神真正的与我同在。 Dia peduli dan bisa jawab saya bahkan dalam hal-hal yang remeh sekalipun. 他在乎，他不断的工作，这么某小的事情也是。
Bersyukur ya sampai hari ini proses pemulihan saya berjalan dengan baik sehingga akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bisa tetap khotbah hari ini. 感谢神，到目前为止，我的康复成长了，所以今天早上我能服侍， Puji Tuhan. 感谢主。 Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. 各位弟兄姐妹们，我不知道我们每一个人今天有什么挣扎。 Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga, ekonomi, pekerjaan sehari-hari. 也许我们挣扎在经济当中、工作当中，还是家庭。 Mungkin ada yang bergumul untuk merencanakan masa depan. 也许我们挣扎，我们计划了我们的未来日子， Mungkin ada yang bergumul melawan overthinking di dalam pikirannya. 好让我们的想法很多很多。 Mungkin ada yang bergumul hal-hal yang lain yang bahkan kita ngerasa kayaknya gak ada deh orang yang bergumul seperti 也许 itu. 我们也想了，我是否不可能发生的事情？ Mungkin ada yang baru bergumul minggu ini tapi ada juga yang sudah berdoa sekian lama belum mendapat jawaban. 也许有刚刚一些人的挣扎，也许我们已经祷告了很久。 Saudara menyambut tahun baru mungkin ada kekhawatiran baru juga. 在我们还没有进入新的一年，我们也有新的担忧。 Keadaan dunia, ekonomi, bahkan diri kita sendiri bisa berubah. 世界的情况、经济我们的自己也很多的改变，可能改变。 Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa berubah, Tuhan kita. 唯有一不改变的是我们的神， Saudara, dia nggak pernah ingkar janji. 他从不试验。 Dia bilang, jangan takut. 他说不要害怕， Jangan takut sebab aku menyertai engkau. 不要害怕，因我与你同在。 Karena itu saudara, saya mau mengajak kita ketika kita menghadapi berbagai situasi dan perubahan hidup, ayo kita jalanin bareng-bareng Tuhan. 所以我邀请大家，当我们面对很多情况不舒服的时候，我们来到神的面前。 Kalau misalnya ada rasa takut, rasa khawatir, jangan abaikan perasaan-perasaan itu. 也许我们有各种的感觉，担心、害怕，我们不要忽略了那的感受。 Kadang mungkin kita terlalu cepat ngejudge entah itu orang lain atau diri kita sendiri. Kita berpikir, kalau takut berarti kurang iman. 也许我们也会说，我害怕，我没有了信心， Tidak saudara. 没有这样的。 Saudara, perasaan-perasaan kita itu adalah sinyal bahwa sesuatu di dalam diri kita butuh perhatian khusus. 那个感觉，一切的感觉，是表明我们的需要一点注意。 Jadi saudara, ketika kita bergumul, berpikir, merasa ada banyak dinamika yang terjadi di dalam diri kita, mari ambil waktu untuk berproses. 相反的，当我们很多的想法，我们来到神的面前， Berdoa, proses semua pemikiran dan perasaan kita bersama dengan Tuhan ataupun dengan cerita kepada rekan-rekan seiman. 我们用祷告，凭信心与上帝、与主内的弟兄姐妹们一起处理我们所有的想法和感受。 Dan saudara terlebih minta sama Tuhan supaya kita bisa rasain betul-betul kehadiran Tuhan. 我们也恳求神，我们能感受到神的同在存在。 Supaya Immanuel itu gak cuma sekedar konsep di pikiran kita, tapi jadi satu hal yang kita hidupi. 好让那个以马内利不是一个想法而已，而是活在我们的每一天。 Saudara, Tuhan sesungguhnya rindu supaya kita bisa bertumbuh dalam hal ini. 上帝是事实的渴望我们来到他的面前， Dia menerima dan mengasihi kita sekalipun iman kita kecil, gak sempurna. 他愿意接纳我们不完美的，我们接受我们。 Karena itu mari bawa semuanya kepada Tuhan. 是否我们的信心很渺小，他也爱我们，所以我们带到神的面前。 Dan saudara, mari kita juga belajar untuk taat. 我们也学顺服。 Nah saudara, kadang kita itu berpikir taat itu sekedar satu action, satu tindakan. 也许有些人，我们觉得顺服是我们需要做某些事情。 Taat itu mungkin bagi sebagian orang harus melakukan sesuatu, bagi sebagian yang lain harus berhenti melakukan sesuatu. 一些人顺服可能做一些事，一些人说顺服是我们停止做某些事。 Nah tapi saudara, taat
sejatinya itu dimulai dari satu sikap hati, hati yang percaya kepada Tuhan. 其实真正的顺服是从相信神的心开始。 Ketika kita bisa percaya sama Tuhan, sebagai Tuhan yang layak dipercaya, baru kita bisa datang sama Tuhan. 当我们能相信神是配得我们信的，我们才能来到他的面前。 Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu beserta, kita bisa berani melangkah kemanapun Dia memimpin. 当我们相信神，无论发生什么事，上帝都在工作带领我们。 Saudara, mari kita belajar untuk percaya bahwa dalam apapun yang terjadi, Tuhan itu bekerja. 让我们一起学习，在任何事情发生的时候，我们知道上帝在做工。 Tuhan memilih kita untuk terlibat di dalam rencananya. 上帝拣选了我们，按照他的计划里， Dan Tuhan selalu beserta dengan 上 kita. 帝也常与我们同在。 Mungkin kita gak ngerti sekarang kenapa kita mengalami A, B, C. 也许我们不明白我们为什么会感受到 A、B、C， Tapi percayalah saudara, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga membawa kemuliaan bagi namanya. 但是我们要深信，上帝都在工作，为我们带来好意。 Bahkan mungkin lewat hidup kita, orang-orang juga bisa datang kepada Tuhan. 如同我们的生活，别人也能来到神的面前。 Saudara, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada 弟 Tuhan? 兄姐妹们，我们愿意真正的相信上帝吗？ Mau nggak kita taat dan berserah kepada rencana Tuhan? 我们愿意顺服上帝吗？ Saudara, Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 耶稣说：“看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Mari saya ajak kita baca ayat ini satu kali 我 bersama-sama. 们一起来念这个经文。 3, 2, 1. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 耶稣说：“看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Amin. ”阿门。 Mari sejarah kita menundukkan kepala kita dan merenungkan firman ini. 让我们花点时间低下头，默想神这句话。 Saudara, bagaimana keadaan hidup kita saat ini? 我们现在的生命生活如何呢？ Adakah perubahan maupun ketidakpastian yang membuatmu gentar? 是否有很多变化和不确定的心，让你感受到害怕？ Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan. 来吧，把你的挣扎带到神的面前。 Jika saudara saat ini belum punya pergumulan, saudara boleh berdoa bagi satu orang yang saudara tahu sedang bergumul. 如果你目前没有遇到任何挣扎的问题，请你为别人你知道正在挣扎的祷告。 Saudara, mari juga tanya sama Tuhan. 来，我们一起问神， Bagaimana Tuhan hadir dalam situasi yang sedang saya hadapi? 他如何莅临在你所面临的情况中？ Tidak apa-apa kalau saudara belum menemukannya saat ini. 如果你还没有意见的时候，也没关系， Bawa pertanyaan ini seiring engkau menjalani hari-harimu. 把这个问题带到你所经过的生活中。 Di mana Tuhan di tengah keluargaku? 主在哪里？在我的家 Di 庭。 mana Tuhan di tengah pekerjaanku? 主在我的工作上。 Di mana Tuhan di tengah masalahku? 主在我的问题当中， Dia beserta kita, tapi kadang kita yang kurang peka. 他仍然在与我们同在，我们是不感受到的。 Karena itu minta kepada Tuhan kepekaan ini.
这时候求神赐给你敏锐的心， Minta kepada Tuhan hati yang mau mengenal Tuhan, entah itu lewat firman-Nya maupun lewat kejadian-kejadian di sekeliling kita. 恳求神给你一个心，为接受一个感觉，感受到神的同在。 Mari mohon supaya Tuhan juga menolong kita mendengar suaranya dan mau menaatinya. 我们也愿神也帮助我们能敏感的聆听神的话。 Ya Tuhan, ini kami. 主啊，这是我们每一个人， Ini kami yang rapuh, kami yang terbatas. 我们是无限的、破碎的， Kami yang hidupnya seperti rumput diterbangkan angin. 我们像那个草飞来飞去。 Hari ini seperti apa belum tentu, besok juga sama. 今天我们如何，明天我们也不可能一样。 Tapi Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. 主啊，我们感谢有你那个神， Tuhan yang hadir, Tuhan yang setia. 你是信实的，你常与我们同在。 Tuhan yang bahkan mau memelihara kami di saat bahkan kami tidak mau dekat-dekat sama Tuhan. 神，那个神是保守我们，如何我们远离了神。 Tuhan, kami sungguh memohon supaya Engkau menolong kami terus dekat kepadamu. 主啊，我们恳求你帮助我们能够亲近你。 Di tengah situasi hidup yang terus berubah, biarlah iman kami tidak berubah. 在世界情况改变的时候，我们没有改变， Biarlah kami boleh terus setia kepada Tuhan. 我们仍然忠心的相属。 Dan biar kami boleh mengalami sungguh-sungguh penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami 我们 sehari-hari. 能感受到神与我们同在，在我们每一天的日子。 Engkau tahu Tuhan bahwa kerinduan terdalam kami adalah untuk bersama-sama Engkau. 主啊，你知道我们最深的渴望是常与你同在。 Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehausan terhadap Engkau. 主啊，让我们能常常渴望这个感受到。 Sehingga ya Tuhan, kami boleh terus mencari Engkau dan menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh Immanuel. 使我们不断的寻找你，好让我们知道你是那以马内利的神， Engkau Allah yang beserta dengan kami dan itu cukup. 你与我们同在，那就足够了。 Tolong kami Tuhan, kami begitu lemah, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. 主啊，我们是软弱的，求你帮助我们， Biarlah Tuhan kami boleh dengan taat menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. 让我们能顺服所有的讨论。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel itu, 奉耶稣基督以那以马内利的神， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。